Tapi dalam tu tak tulis lah. Okey, Tak ada. tak apalah. Kalau mungkin boleh ceritakan sedikit apa dalam, mungkin okey ni kalau cerita ni mungkin panjang juga, tapi mungkin orang kata mungkin apa punca lah Encik Firdaus rasa lah. Kalau ini untuk Encik Firdaus lah, ambil rasuah ni macam boleh terjebak. Kalau mungkin ambil tiga sebab utama lah macam boleh terjebak. Sebab kalau siapa yang baca ni, Encik Firdaus ni pada awal ni memang anak yang agak soleh, tolong mak bapak semua tu. Sekolah agama kan. Ya. Yang fokus. Macam mana orang yang baik macam ni sekolah agama boleh tergelincir? Dia started boleh tergelincir tu apabila kita tinggal solat. Tapi masa buat tu masih solat lagi? Ke macam mana? Kita berlakunya benda tu sebab kita tinggal solat. Solat tu kita dah start ambil baru benda tu pelan-pelan kita tinggal solat. Macam Cik Firdaus tengok dalam video sebelum ni ada cerita start dengan ambil okok tu. Itu kata ala-ala ambil okok, bagi aku RM50 sama. Itu bagaimana dia boleh starting. Dia boleh starting dia. Kan dia boleh starting dia tu macam tu. Maksudnya benda yang kecil-kecil lah. Tapi masa tu dah tinggal solat belum? Masa tu kan. Maaf lah. Sorry tak saja tanya. Dah tak apa. Bila cakap tu dia jadi sebab kan, tapi insya-Allah sampai hati kan. Tapi masa tu memang tak bersolat lah. Tak tahu sebab pada saya benda tu biasa. Bukan kita minta orang datang. Kata hang tolong, memang kita buat kerja kita, ambil lah okok. Apa salah kita ambil okok kan? Tu mungkin kalau bila kita tengok kecil ni salah tu macam okok. Saya tak kena penjara kalau saya kat okok, tapi kita ala ambil bagi RM50 pula. Dia RM50 dia naik macam itulah, jadi sampai tergelincir terus jatuh. Ya, betul. Sebab dia starting dia macam tu lah. Maksudnya bila mari tu kita tak tahu jom pangkai sebab kita tak ada lagi experience sebagai seorang magistrate. Sebab first posting as a magistrate di Gomusang. Jadi bila dia bagi kita sekotak rokok, macam dalam cerita dekat Malaysia Gazette tu, dia bagi anak kunci, dia serve kepada kita tempat tinggal, dia sediakan kita entertainment. Jadi benda-benda macam tu yang menjuruskan kita. Jadi mula-mula memang bukan dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk orang kata apa, barang rokok dan juga dalam bentuk perkhidmatan. Maksudnya tempat tinggal. Sebab kita pergi tempat bumi yang asing ni kan, tak ada tempat nak tinggal ni, kita dah dia offer anak kunci hotel, boleh duduk kan, kita duduk je lah kan, konon masa tu lah duduk kan, kita tak sedar benda tu perangkap. Kat situ silap. So punca dia tak lain tak bukan perangkap lah. Tapi bukan kata saya nak menyalahkan individu. Bukan kata saya nak menyalahkan elemen luar. Sebab tu saya letakkan perkara yang pertama tadi tu bila tanya jadi tu kenapa adalah solat. Sebab apa? Sebab saya nak ke arah diri. Kalau kata diri kita ni kuat, kalau kata diri kita ni betul-betul berintegriti, marilah setakat mana pun kita tak akan buat benda tu. Sebab masa saya di UiTM lah, kita dah diberikan exposure benda tu. Sebab lecturer kita ada belajar subjek dia nama magisterial skill. Jadi dalam subjek magisterial skill ni, lecturer kita tu memang dia ada background as a magistrate lah. Memang masa tu dia magistrate. Dia kalau tak silap di Mahkamah Petaling Jaya masa tu sebagai seorang magistrate. Jadi dia ceritalah experience dia. Macam mana mula-mula dia pergi ke magistrate Seremban dan ada broker-broker yang cuba masuk dan menyediakan dan offer dia untuk duduk di sebuah apartmen, tapi dia tak terima. Tapi benda tu kita dah diberikan exposure. Tapi kata tu kita pergi tu, maksudnya kita dah tahu, kita dah ada pengetahuan berkenaan dengan benda tu, tapi oleh kerana lemahnya diri masa tu, sebab tu kita start ambil anak kunci hotel tu. Kalau once the first step tu saya tolak anak kunci hotel tu, insya-Allah. Sebab tu benda-benda ni benda yang pertama.
Kalau wang pertama kali tu dia tolak, tak kira lah besar atau kecil pun, tapi dia tolak, insya-Allah benda tu boleh terhindar. Tapi kalau pertama sekali tu dia dah buat, sebab tu Cik Bun, saya selalu start ceramah saya lah. Saya selalu bermadah orang-orang saya ni saya kata saya ni penglipur lara kan. Saya datang, saya tinggal di sebelah Putrajaya. Jadi saya dengan tuan-tuan ni bukan saja-saja tapi ada cerita. Ceritanya pula bukan cerita omong-omong kosong sahaja, tapi ceritanya daripada kesan sengsara. Saya rayu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, silalah ambil pedoman belaka. Sebab sering saya kata, tak kena, tak apa. Boleh jalan mendabik dada. Boleh berkapak-kapak di udara. Boleh hayun-hayun payudara. Tapi kalau tersunggung kerana tumbuk rusuk ini, kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Jangan kau mula langkah pertama. Jangan start dengan jumlah yang sekecil-kecil mana. Sebab tu. Sekecil kotak rokok. Sekecil-kecil mana tuan buat. Okey, yang Hafiz pun ada tambah kat sini. Dia cakap, Okay. dia kata dia punya kesan tu macam siapa pernah baca buku ni, dia kata not so much pasal kita. Bila kita dah tengok balik, memang patut kita kenal. Betul. Macam kita kata, bila tengok balik memang kita buat kan. Tapi yang teruknya keluarga yang kita rasa dia yang tak ada kenal-mengenal. Ya. Jadi dekat situ kita rasa sedih sikit lah. Dia orang pun dihukum sekali dekat situ lah. Betul. Jadi kita harap siapa yang dalam sabar atas tu, insyaAllah Allah bersama orang yang sabar lah. Memang dia nak bagi, nak tingkatkan darjat dia lagi lah. Itu salah satu cara dia lah kan. Dia ada suami yang menyusahkan sikit. Aduh, dia nak kaya sikit lah. Alhamdulillah, tapi pada saya itu semua jalan cerita juga lah. Mungkin boleh ceritakan sikit benda yang paling pahit lah rasa, macam daripada pengalaman. Sebab macam Encik Firdaus cakap, dia kenal tu bukan masa masuk penjara. Dia kenal tu masa start kena tahan, balik rumah, isteri pun tanya, kenapa ni bang? Dan macam kita nak jawab pun susah. Dan dengan bergari apa semua kan, punya perasaan tu. Jadi dia dah start pada situ lah. Mungkin 3 tahun kadang-kadang nak menantikan, ada Cik Firdaus cakap, ada setengah orang tu dia mengaku salah. Pasal dia tak sanggup untuk lalui proses tu. Mungkin juga pasal kos pun satu lagi. Betul. Encik Firdaus ada ceritakan dia punya kos banyak, kita kerja tak ada kan, dengan macam-macam masalah orang tengok kan. Macam kata kalau kita boleh samakan macam Padang Mahsyar tadi, kita ada, tak saya hadis siapa pun kata macam orang tu tak sanggup kat Padang Mahsyar, dia kata kau masuk ke neraka. Masuk neraka pun tak sanggup kan. Macam dia proses macam masuk neraka lagi teruk. Tapi kadang penantian pun dah teruk. Jadi kalau kita boleh buat kiasan pada apa, memang cakap neraka tak ada kiasan kan. Tapi kalau kita boleh ambil sikit tiba daripada situ. Mungkin Cik Firdaus boleh ceritakan sikit benda yang paling pahit dan yang paling manis mungkin dekat ujung lah. Yang dalam kes ni lah kan. Yang paling pahit tu adalah yang masa duduk kat hospital Tapah tu lah kan. Itulah yang paling pahit. Sebab dia melibatkan orang kata apa, orang yang kita sayang, orang yang kita duduk dalam rahim dia, orang yang kita bila kita berkerjaya, kita tak jaga air muka dia. Tapi orang yang bila orang keji kita, dia tetap terima kita. Itulah perkara yang cukup pahit sekali. Kalau nak detailkan, kena belilah buku ni. Kan. Tapi itulah dia punya yang paling pahit sekali. Tapi yang paling pahit sekali lagi, banyak benda lah pahit. Banyak benda lah pahit. Sebab nak melalui sepanjang 3 tahun tu boleh, kalau nak tulis pahit tu, adalah dalam 6 buku pahit. Tapi kalau nak tulis manis tu pula adalah lebih kurang dalam 10 buku. Macam tu lah beza dia. Tapi 6 buku tu pun cukup pahit dah. 6 buku tu cukup pahit dah. Kan? Macam mana nak survive without income,
Dan cakap tu terang, kalau masa kita duduk sebagai tengah menunggu perbicaraan ni, dia jadi salah satu macam kita macam digantung tak bertali. Jadi kita masa tu nak kerja apa? Semua orang lebih kurang ni, semua kita dalam macam saya dalam legal. So nak pergi ke mana? Semua orang tahu. Apa yang saya nak buat? Sampai itulah ada satu tahap, boleh orang kata apa, bab-bab akidah pun boleh terpesong. Macam mana yang saya cerita dalam buku ni, kalau Cik Bom dapat spot kat situ macam mana nak bayar denda 40,000, boleh terpesong akidahnya. Tapi masih lagi dalam keadaan nak slightly nak terpesong tu, Allah selamatkan lagi. Minit-minit kecederaan tu, time-time minit-minit kecederaan tu, Allah selamatkan lagi. Ini bukan cara untuk menyelamatkan kau. Kau betul benar, jalan dia akan ditemui, insya-Allah, kan? Macam tu. Itu benda pahit lah, tapi yang pahit sekali lagi pahit juga bila duduk dalam penjara ni, bila dapat info berkenaan dengan anak, dengan isteri terlibat kemalangan jalan raya. Slightly je accident. Slightly, sikit je. Tapi bila kita dengar, yalah accident. Dia dalam jail ni, dia punya sifir dia, kita tak boleh nak fikir, dekat luar tu, apa nombor plate kenderaan? Tak boleh. Kalau start kita fikir, apa nombor plate kenderaan kat luar? Dia datang semak. Macam tu konsep dia. Jadi bayangkan, bila datang satu mesej, dapat kata, aku, sebab ni, mesej atas mesej lah. Mesej atas mesej maksudnya, Mbak Anduan pergi jumpa, dan wife saya ni memaklumkan kepada wife dia, kata dia kemalangan. Jadi wife dia memaklumkan dia, jadi memaklumkan saya. Jadi kita dapat mesej, accident, tapi tak ada apa-apa. So dia dah kacau, dia dah kasut sabut. Pahit tu. Kan? Pahit, kita dah malam-malam memang bukan satu area atas kepala. Dia main bercabang area di atas kepala ni. Duk fikir, apa jadi ni? Macam mana ni? Nak pegang, mana ada telefon bimbit nak telefon tanya. Nak telefon tanya ke, nak hantar telegram ke, mana boleh. Tu benda-benda perang macam tu. Ya, hantar surat boleh. Tapi hantar surat bulan ni, 3 bulan lagi baru akan terima. Contoh. Tu benda macam tu yang menyebabkan jadi pahitnya. Sebab tu, kalau ada satu watak dalam buku tu yang selalu saya sebut, itu Ustaz 888. Ustaz Syafi'i 888. Dia selalu pesan, kalau hang duduk mana tempat, hang buat baik, keluarga hang akan Allah jaga. Maksudnya kalau hang duduk dalam jail ni, hang tak buat hal, hang buat benda yang elok, benda yang baik, duduk atas jalan benar, hang mengaji, hang semayang, insya-Allah keluarga hang Allah jaga. Kita pegang kat situlah. Itu je lah nak pujuk hati. Masa tu. Ya. Okey, ada satu watak yang saya rasa sangat istimewa macam, tapi mungkin kurang diolahkan yang saya tak berapa faham. Kenapa Datuk Syukri tolong? Macam satu watak. Bukan setakat tolong dia bukan setakat tolong biasa-biasa. Dia daripada masuk penerangan kat Reman, dia bayar tak ada pro bono, bagi semua free, tengok keluarga, bagi kerja lagi macam. Kadang-kadang yalah, macam kalau dia betul tolong, kata quote and quote orang yang tak salah lah katalah macam ni, macam Instagram, tapi dia boleh tolong. So macam saya tak faham kenapa ada orang macam ni. So, dia kata apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kau terbalik tu. Betul lah. Kan? Dia kata setiap kesusahan tu kan ada kesenangan. Kesenangan tu dia bukan main daripada, bagi saya lah, dia bukan main daripada dalam bentuk. Dia boleh main dalam pelbagai bentuk. Jadi walaupun kita dalam keadaan bermasalah, walaupun kita dalam keadaan berserabut, keadaan kena kecam, keadaan kena hina, tapi dia akan hadirkan juga kesenangan. Maknanya dia akan hadirkan juga kemudahan daripada segi orang-orang yang tetap ada boleh terima. Macam family, alhamdulillah. Orang rumah sikit sebanyak, alhamdulillah.
dan dia hadirkan watak-watak asing. Watak-watak asing. Kalau kata nak terjemahkan watak-watak asing ni, banyak lagi sebenarnya watak-watak ni. Tapi banyak lagi. Tapi cuma kita fokuskan macam yang berbahagia Datuk Syukri ni memang macam mana nak cakap, brothers. Tapi dia sebab daripada awal sampai habis dia ada. So, okey, malam tu saya kena tangkap. Saya kena tangkap daripada stesen minyak Esso. Saya dibawa ke rumah. Dan bila selesai prosedur di rumah, iaitu dia buat penggeledahan, ambil kad pengenalan semua. Lepas tu bila keluar saja daripada rumah, dengan tangan bergari lah, SPRM duduk gari masa tu. Itu saya pesan orang rumah saya. Saya pesan orang rumah saya kata, tolong call Datuk Syukri. Itu je saya pesan. Saya tak ada buat apa dah. Okay. Datuk Syukri ni saudara ke apa? Okay. Apa? Datuk Syukri ni as a senior lawyer lah di Kelantan. Peguam senior di Kelantan. Kenalnya masa saya sebagai magistrate lah. Dia appear sebagai peguam. Okay. Tak pernah ada special relationship pun. Tak pernah kata saya pernah buat decision in favor dekat dia pun. Tak pernah kata saya berjumpa dengan dia dalam chambers pun. Tapi dia ada nama lah. Maksudnya dia peguam yang tersohor lah. Lagu tu. Jadi kita kenal dah dia. Dan kita tahulah dia, maksudnya kalau the best, orang kata the best criminal lawyers di Kelantan ni, banyak lagi sebenarnya, tapi antara yang the best is salah seorangnya adalah yang membagi Datuk lah. Mana jadi Datuk Syukri dia lah. Jadi bila saya pesan tu, lepas tu esoknya saya kena bawa ke mahkamah untuk ambil reman. Jadi saya turun saja daripada kereta Izora SPRM. Masa tu Izora baru keluar. Dapat rasmi naik Izora baru. Kan? Bila turun saja daripada kereta Izora tu, dengan reporter terjun daripada tangga. Lepas tu saya dengar satu suara halus. Dalam buku tu ada cerita kan. Ada suara halus. Ya, bini dengan orang rumah saya menjerit, dia kata Datuk Syukri. Dan serentak dengan tu, muka saya kena tutup. Dan muka saya kena tutup, saya tak tahu pun siapa tutup. Tutup, bukan setakat tutup, dia peluk saya. Dia kata, fake. I'm Datuk Syukri. Don't worry. I'm with you. Whatever happen, I'm with you. Kita duduk tengah, orang kata apa? Duduk tengah gelabah bewak lah kan, katakan. Kalau kata bahasa Kedah, dia gelabah bewak lah kan, kiri kanan kan. Duduk telur duduk kat mulut tu, gelabah takut kena kejar tu kan. Jadi bila dalam keadaan tu, orang comfort kita macam tu, ya Rabbi, kita rasa kita dalam keadaan dalam zon yang cukup selamat. Sampailah keluar daripada reman. Saya ingat lagi bos, dia habis saja reman, saya pergi rumah dia. Dekat Kota Baru. Saya bawa RM5,000. Saya bawa RM5,000, saya bagi kat dia. Saya kata, Datuk, ini untuk Datuk lah. Maksudnya untuk the next step ataupun untuk yang proses reman sebelum ni lah. 5K masa tu. You know what happened? 5K tu, dia tolak balik. Saya pun tak tahu kenapa. Tak boleh nak jawab bab tu. Dia tolak balik tu kata tu. Dalam kesusahan, dia ada main kesenangan. Dia main kat mana, itu hak dia. Dia yang menentukan. Kena yakin, kena percaya je kat situ. Dia tolak balik RM5,000. Dia kata no need, no fit. Dia tunjuk kat isteri saya. Masa tu, Cik Bun, rumah saya tengah sarap mengandung. Dia kata kat isteri saya, no, guna duit ni untuk anak you nanti. Untuk lahir anak you nanti. Dia tolak RM5,000. Okey, tak apa, fine, selamat, selesai.
Habis tunggu bicara siasatan selesai semua. Pap. Bila siasatan selesai, 1st of April, pap kena tuduh. Once kena tuduh, okey, refer kat dia lah. Okey, tapi dalam tempoh menunggu siasatan tu, jadi saya ada hantar mesej, masa tu WhatsApp tak ada lagi lah. Hantar mesej, saya kata, Datuk, if ada any, sebab kita tak buat apa masa tu, if ada any kerja, boleh submit kepada saya cuba bantu, dia kata. Dan dia ada hantar file untuk saya buat submission. Dan saya masa tu saya dah siapkan 2-3 submission lah pada dia. Lepas tu, okey, tuduh. Bila tuduh, mahkamah pun, lepas kena tuduh, mahkamah pun hantar surat kepada saya bahawa saya digantung. So, I have nobody. Okey, saya dah maklum wife saya, saya dah maklum mak saya, mak mertua saya pun saya dah maklum, saya dah blank. Apa aku nak buat ni? Saya pegang telefon, 017, sekian, saya call. Datuk Syukri. Saya call Datuk, dengan simple je, solve the problem. Saya pun tak tahu kenapa saya boleh call dia. Tu kata gerak-geri tu. Setiap benda berlaku ni, dia tak ada punya kebetulan. Dia dah tertulis 400,000 tahun dulu kat Allah Mahfuz dalam buku tu, dia siap tulis lah. Kan? Kena percaya kat situ. So, saya telefon. Bila saya telefon tu, never mind Fik. Tomorrow you come to my office. You can be my research officer. Macam tu je. Start daripada tu, April, saya start join. Ketuan Waharul Syukri. Tapi bukan atas dasar secara formal lah. Tapi saya hadir ke pejabat. Saya ada di pejabat. Jadi maknanya saya take over apa juga. Saya bantulah daripada apa yang segi saya boleh bantu. In term of personal. Jadi driver ke masa tu. Kan? Dan bukan sekadar saya duduk situ saja. Datuk even give allowance kepada saya. Dan allowance tu lah yang sikit sebanyak gunanya untuk saya survive. Tuan, potong jari tu, tak boleh jumpa lagi macam tu. Seriously lah. Sampailah kes tu bercara mahkamah session. Habis mahkamah session, saya keep asking, Tok, macam mana fee? No need. Bukan sekadar no need. Ni, you punya belanja, you punya allowance for this. Setiap kali terima allowance, setiap kali tu tanya, Tok, fee macam mana? No need. Ni, you punya fees, you punya allowance untuk bulan ni. Sampai mahkamah tinggi, apabila saya kata berlaku kejadian yang cukup menyayat hati tu, kan, dia panggil. Okey, saat jatuh mahkamah session, hakim kata penangguhan hukuman denda ni boleh dibuat selama 3 bulan. 3 bulan penangguhan. Jadi bila penangguhan denda ni, dia punya nak cari denda 40,000 tu, jam kepala. Kan? Sebab kita masa tu dah tinggal selai sepinggang. Kan? Kita punya family pun memang kalau nak cari kedebuk tu memang tak ada. Kan? Nak jual harta benda pun tak ada. Kan? Tuan dan puan, Cik Bun dan juga penonton, pendengar, bila jadi macam tu situasi dia, seminggu lagi final date untuk kalau tak bayar masuk dalam. Saya maklum kepada seorang staff di pejabat, Datuk Syukri. Saya kata Kak Jah. Saya kata Kak Jah, this is my last week. Ini minggu saya terakhir. Sebabnya saya tak boleh bayar denda. Saya akan masuk jail. Dia kata. Lepas tu Kak Jah bawa perkara tu kepada Haji Nordin, bos. Dan bos kata, you kena berterus terang dengan Datuk Syukri. Dan saya tak boleh nak cakap. Tapi Haji Nordin maklumkan kepada Datuk Syukri perkara tu. Jadi Datuk panggil saya. Datuk kata, Fik, you ada berapa? Saya kata, saya ada 20. Kan? Padahal satu sen pun tak ada masa tu. Kan? Saya kata ada 20. Lepas tu, Datuk kata, okey tak apa. Okey tak apa je. Okey tak apa. Bukan kata, okey tak apa, nanti I give you. No. Bukan macam tu. Okey tak apa. Itu je. Maksudnya? Itulah. Okey tak apa. Jadi, okey tak apa.
I noted. Dia punya style macam tu. I noted. Okay. So macam, okay, sudah. Kat mana pun belayar lah aku ni. Lelaki ni. Kan? Tapi, alhamdulillah tuan-puan. Allah bantu saya dapat kumpul 20k. So the first day tu memang saya kata saya bayar hari tiba hari tu saya kata saya bayar on 15 tu lah. On 15 tu sahajalah sebab another the first charges tu saya tak boleh bayar lah saya katakan. Saya hanya boleh bayar untuk 18 bulan, untuk 12 bulan. 18 bulan lagi saya terpaksa menghadap lah. Saya kata macam tu. Tapi pagi hari kejadian nak bayar denda dia call fake. Hari ni bayar denda kan? Tak apa, dia tunggu saya kat mahkamah. Saya tunggu. Dia bawa mari. Dapat bayar masa tu. Lepas tu, okey tu di session court. Naik mahkamah tinggi. 2 weeks before, jadi kejadian yang menyayat hati tu. Bila jadi kejadian yang menyayat hati, yang saya ada tulis detail dalam buku ni, dia panggil saya. Masuk dalam bilik. First time saya tengok dia menangis. Dia kata, I tak tahulah. Dia kata, Fik, I am your brothers. I am your father. Kalau you menang kes ni dekat mahkamah tinggi, so denda tu akan refunded lah, dibayar balik. Tapi kalaulah kita kalah, I halalkan you, Fik. Bukan 20 sen tu, bukan 20 ringgit tu, bukan 200 tu, 20,000. Kan? 20,000. Kan? Allahu Akbar. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Itulah cerita. Tapi saya tak tahu macam mana orang kata boleh digerakkan hati dia tu untuk bantu saya. Sedangkan kita tak ada. Kita ni bukan siapa-siapa pun. Betul. Kita bukan ada kepentingan apa pun. Fik, pernah tanya dia tak? Kenapa tolong saya? Tak pernah. Sampai sekarang tak pernah tanya? Tak pernah. Betul. Saya masih tertanya lagi kenapa dia bukan setakat tolong. Ya. Dia boleh bagi that comfort, jaga keluarga, Fik masuk, dia fight sampai habis macam. Even saya dekat penjara pun dia hadir. Itu macam siapa? Tak tahu, saya tak boleh fikir. Ada orang macam ni. Betul. Frankly, saya pun sampai sekarang Allah. Kita doa untuk dia, Rafiq. Fik, kalau macam saya ada seorang kawan, anak dia kena charge lah, teruk juga lah. Tapi saya dengar tahu orang, anak dia baik. Saya dengar tahu orang, tapi saya takut saya nak call dia ke tak, macam takut dia malu. Saya tahu pasal kes anak dia tu. Jadi Fik, kalau sebagai orang luar macam ni, sepatut kita tegur orang tu ataupun tak? Kalau kita tak macam takut macam orang dah tahu. Jangan tak tegur. Jangan tak tegur. Sebab saya pernah lalulah benda tu. Itulah kita nak tanya. Kadang kita takut. Man hang tahu ni aku dah masuk penjara, aku dah macam kita takut. No, bukan. Orang tu tengah sakit. Kalau tengah sakit, kita bertanya khabar, dia tak akan tuduh kita, mana hang tahu aku sakit ni. Tak. Dia appreciate betul-betul. Sungguh. Frankly. Sungguh tuan. Saya pernah lalu tuan. Bila orang tanya, kita tak akan tanya dia, hang tahu mana kes aku ni? Tak. Terima kasih bang, ambil tahu bang. Kita malahan kita ni, saya lah kalau saya ucapkan terima kasih lagi kepada orang tu yang bertanya khabar, yang sanggup mari. Fik, saya duk tanya dengan dia ni orang yang baik, orang aktif komuniti lah. Orang tempat dia pun saya call. Awak tahu tak pasal ni? Dia ni orang yang sama dia juga lah, tapi dia tak tahu. Jadi saya tak nak cakap. Saya confirm lah kes tu betul. Bila saya call polis, dia kata tu betul. Tapi dia tak rapat sangat. Saya tak pernah jumpa bertembung pun. Tapi kita tak baik sangat. Tapi kita tahu daripada orang lain. Dia kata, kau tak tahu orang tu. Kita macam, malahan tahu. Orang dekat kawasan situ pun tak tahu. Jadi saya tak pasti nak tegur ke tak macam tu. Dia macam, saya boleh tolong.
Ya, Macam, kalau tuan tajar saya, apa yang boleh tu buat, tak lain tak bukan, saya rasa kena approach juga dia, kan. Tapi janganlah kata terus mengatakan bahawa kita tahu, no, kan. okay. Tapi just tanya khabar. Tapi saya rasa tak salah pun kalau kita kata, Tapi tuan, saya taklah baik sangat. Saya tak pernah call ya, dia personal. Saya tak pernah. betul, Kita betul. kenal macam tu lah. Nah, Tapi tak tahu macam dah lah. takut malukan dia tu je lah. Macam, Hmm. okay, tak apalah. Tapi Nanti saya fikir benda tu. okey, baik. Alright. Saja nak tahu kadang kita takutnya. Macam, Ya, ya. Kalau betul-betul baik mungkin kita cari dia lah. Kita punya betul. tapi ni kita kenal macam tu je lah. Tapi kes besar. Hmm. Okey, tak apa tuan. Okey, yang okey Tok Syukri tu kita doakan kita dibagi syurga kat orang macam tu lah. Amin. Kalau mungkin saya nak tengok balik macam yang cakap saya marah sikit kat Firdaus. Ada sikit saya marah. Okey. Tapi saya tak boleh mungkin sikit saya judge Firdaus. Macam yalah, masa kita dah kenal tu macam ada juga saya pernah dengar interview, ada macam alter ego, macam kita cuba deny kan, macam bini. Kita masih in denial stage lah, macam betul lah. Macam kita ada dua identiti yang lain. Mungkin ego ke apa. Masih bila Fik betul-betul rasa okay, aku betul-betul insaf, aku salah dan I should accept my mistake and move on. Kan masih bila. Sebab nampak masih ada early stage masih lagi cuba keluarkan ke untuk deny yang kita salah. Kan macam mana Fik? Tak. Okey. Masa betul-betul rasa macam okey aku salah. Aku kena. Masa kena tu kita sebab okey. Macam saya kata benda ni berlaku bukan saya seorang. Betul ya. Okey, fahamkan situasi tu. So pada peringkat awal tu saya duk keep asking. Saya kata kenapa aku je kena? Kan. Kenapa yang 2-3 orang lagi tak kena? Jadi sebab tu yang kita memberontak. Okey. Sebab tu kita memberontak dan kita dalam instead of denying. Kita duk deny. Kata aku orang ketiga. Macam tu. Kan aku orang ketiga, tapi dia bila terduduk tu, bila pita nombor 6 play dalam mahkamah. Afiq ada cerita macam nak lari pada mahkamah kan. Macam tu. Masa tu dah memang terduduk dah. Sebab sebelum tu kita dalam state of bukan aku. Sebab orang tanya pun kita tak mengaku sebab kita tak tahu kewujudan pita tu. Kita tak tahu kata wujudnya pita tu. Tapi bila kata tiba hari perbicaraan, pihak-pihak kena bagi semua dokumen. Tiba-tiba pihak pembelaan, maknanya firm Datuk lah, firm Datuk Syukri, kita terima transkrip percakapan telefon. Tapi masa tu tak rasa apa lagi. Tapi once duduklah mahkamah, once pita tu being played dalam mahkamah tu kan, bila dengar suara sekejap, pita nombor 5. Nombor 5 tak angkat. Pita nombor 4. Pita nombor 4 tu, bila dia tekan tu dengar suara guana 3. Kita minta 5. Bila situ tu, dia macam halilintar masuk tu. Kau menafi lagi sebelum ni. Memang betul-betul terduduk masa tu. Memang betul-betul. Betul. Memang masa kena tu dia dah U-turn back. Maknanya dia dah U-turn back, dia dah ampunkan aku. Tapi dalam jiwa tu dia tetap memberontak. Kenapa aku? Kenapa aku saja? Ini tak aci ni. Dia orang pun kena juga ni. Kenapa aku saja? Kita duduk macam tu lagi tu. Masa tu. Tapi kita dah U-turn back. Tapi masih lagi melilau lagi kan. Tapi bila suara tu dengar dalam mahkamah, dia masuk kepala tu dia habis. Tak boleh dah. Lepas tu apa jadi? Arwah jebat. Kalau ada tak saya sebut nama dalam buku tu? Jebat. Okey, jebat. Jebat yang drive kereta nak ke
Kita tapah tu ada cerita. Okey. Jebat. Dia bincang dengan dia. Dia telefon dia, saya kata, Bat, boleh tak esok kalau perbicaraan lagi, aku nak tukar pengakuan. Dia dah sampai tahap macam tu. Tu yang kata yang kata terduduk tu. Yang kata betul-betul yang kata tak boleh main dah benda ni. Aku memang buat. Dia rasa macam tu. Tanya je Bat, boleh tak kalau esok, kalau hari bicara nanti ni, aku nak tukar pengakuan. Aku nak daripada minta bicara ni, aku nak kata bersalah. Nak buat pengakuan bersalah. Selesai benda ni. Sebab tak boleh nak nafi dah, Bat. Memang buat. Lepas tu Bat kata, tuan, dia kata, tu dia kata, tu akeng. Dia kata gitu. Ayat dia lah. Ni bahasa bahasa Newcastle lah kan. Kalau Cik Bon tak faham, kena tanya lah kan. Okay. Tapi bukan rumah orang Kelantan. Bukan, Johor. Bukan, Johor. Okey. Dia kata, apa, tu akeng. Dia kata, tu tak boleh ngaku. Sebab, dia kata apa? Sebab kok mana pun, kena cari juga alasan, dia kata. Dia duduk macam tu. Dia kata, Kat, mahkamah kan ni, tepat orang cari alasan. Dia kata macam tu. Kan? Tuan tak boleh ngaku. Tuan tak boleh ngaku. Tuan tak akil. Tuan kena cari alasan. Mahkamah kan cepat orang cari alasan, dia kata. Mungkin fikir, tapi alasan kok mana lagi, kata kan? Alasan kok mana lagi, kata. Tak, dia kata. Lepas tu, dia ada sebut lah, ada satu kes di Macang juga, pegawai perhutanan. Memang buat. Tapi on technicalities boleh lepas. Dia kata, kita tak tahu nasib tuai lagu mana. Memang kita kata tuai buat. Tapi kalau tengok-tengok saksi tak mari. Saksi tak hadir. Saksi kata lagu lain. Dia pula mengajar kita. Kan? Dia pula yang ajar kita. Jadi okeylah. Tapi dalam hati tu tetap, aku nak mengaku. Hari tu, hari sambung bicara lah untuk bicaraan. Sambung bicara. Masa tu nak panggil SP 11. Okay. Dia pagi tu dia mari mahkamah tu, dia kata, kalau tuan mengaku hari ni, kita tak sesaing dah dengan tuan. Kita putus sahabat, dia kata. Terus ke? Itulah sikit sebanyak. Kita berkata tuan. tak apa. Okey. Baik. Okey, alhamdulillah. Okey, maksudnya dalam tu ada mungkin nak tanya, dia kata macam tak boleh nak baca Quran juga. Al-Baqarah, Alif Lam Mim tu tak boleh nak baca 2 minggu nak cuba. So macam mana boleh dapat baca juga? Jadi sikit penjelasan tak tulis kat sini. Okey. Berpuluh-puluh air, orang kata kolam masjid jugalah. Berpuluh-puluh air kolam masjid juga cari, ikhtiarkan. Kan? Dan di Masjid Muhammadi Kota Baru tu pun sujud kat situ. Yalah, kita betul-betul pasrah lah. Kenapa tak boleh sebut huruf alif ni? Simple ya, alif. Simple lah kan. Tapi milik dia, bila dia tak bagi, tak payah nak buat macam mana kan. Tuhan, tolong lembut balik. Ikhtiar dia, cari air kolam masjid. Ni tak ada cakap pun. Teori sendiri yang macam tu. Nak cakap kau orang malu kan. Malu. Orang rumah pun tak beritahu. Kat family pun tak beritahu. Dekat jebat pun tak beritahu. Kan? Kata tak boleh nak sebut ni. Simple. Kalau kata tak lepas tajwid ke apa semua, okey lah juga kan. Ni huruf alif tak boleh kata. Kacau. Sampai kata tak boleh nak sebut tu. Mau Fatihah boleh kan? Fatihah boleh? Boleh. Alif Lam Mim tak boleh. Fatihah dimulakan dengan huruf ba. Bismillah. Kan, huruf ba, starting point. Tapi Al-Baqarah dimulakan dengan alif. So the word alif tu yang tak boleh. Tapi Fatihah ni boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tu masa semayang. Baca Al-Fatihah.
Lepas tu baca surah. Boleh, tak ada masalah. Qul huwallahu ahad boleh baca. Tapi ni bila buka Al-Quran ni, bila buka ni, surah Al-Baqarah tu, dia jadi kat situ dia lekat. Minggu dia lekat tu. Kan? Tapi alhamdulillah lah, Tuhan bagi tu, Tuhan tunjuk tu. Orang kata apa, salah satu pengajaran, salah satu orang kata apa, hukuman jugalah. Kan? Okey. Alhamdulillah. Okey tuan, boleh mungkin apa beza ni kita nak habis ni, beza hidup dulu dengan macam apa hidup sekarang ni. Sebelum kena tangkap lah, apa ada beza dekat situ. Dan kalau you can turn back the clock ni, orang putih cakap pasal kita, what will you do, like you change yang ataupun masa tu you rasa kalau ada orang nasihat tu, rasa boleh dengar tak masa tu? Tak ada. You ada satu tak boleh dengar? Tak boleh dengar? Memang ada orang nasihat lah ke macam mana? Ada cuba nasihat, tapi kita tong sampahkan nasihat. Kalau macam isteri ada nampak tak perubahan kita sikit daripada gaya lifestyle ke apa? Dia pijak semut tak mati. Tak mati, Allah. Tapi semut tu mati, kitalah yang tak mati. Maksudnya kita dia punya kepura-puraan tu dan alasan tu sentiasa ada. Duit datang mana? Sebab dia pun dalam bidang yang sama. Jadi ialah gaji pun lebih kurang sama lah. Kan? Maknanya dia pun 41. Masa tu grade lah. Kalau ikut grade saya pun 41. Tapi tengok kita dengan style. Tapi kita bagi alasan, ni duit forex. Konon-kononnya. Kan? Maknanya duit skim. Contoh konon-kononnya macam tu. So ada saja alasan. Kalau kita beli barang pun, dia akan sentiasa bertanya. Mana dapat duit beli barang ni? Itu kan JV tanam timun batang, buah timun tu kan. JV tanam timun tu. So, benda-benda macam itulah kita sentiasa mencari alasan untuk mengaburi mata tu. Kan? Lepas kena dia tak ada tarik telinga lepas tu. Geram hang tipu aku banyak kali tu. Oi. Jangan. Kan? Banyak anasir yang cuba masuk untuk membuat fail ke mahkamah lah. Banyak-banyak anasir yang cuba masuk. Saya tahu niat mereka tu bagus lah. Sebab kita orang macam ni, dia orang macam tu. Tapi jodoh tu alhamdulillah Allah masih lagi pelihara. Ada sikit. Ada pelihara. So kalau nak dibandingkan hidup dulu dengan sekarang, dulu tu dia duduk macam ni je. Apa alasan aku nak bagi? Macam tu. Tapi sekarang ni, dia punya simple dia, kalau kata macam, ambil contoh telefon lah. Balik je rumah, lempar telefon, tak takut dah. Apa ada dalam ni. Maksud dia. Kalau dulu tu, telefon, sentiasa duduk dalam poket, faham sendirilah kat situ kan. Itu maksud dia. Tapi itu maksudnya, orang kata apa, ketenangan tu lah. Cari ketenangan tu. Ketenangan ni dapat banyak style lah. Banyak cara boleh dapat insyaAllah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Mungkin Encik Firdaus boleh bagikan kata-kata terakhir lah untuk penonton di luar sana, satu pesanan yang mungkin boleh dimanfaatkan sebelum kita habiskan ni lah majlis ni. Dipersilakan untuk orang di sana yang menonton. Okey, kalau ada yang menonton live ni ataupun recording ni nanti, insya-Allah lah, supaya saya merayu lah kepada semua. Saya ambil kesempatan ni lah merayu kepada semua yang Muslim lah, khususnya orang kata apa, jangan tinggal solat lah. Tu yang pertama lah. Sebab saya pernah tinggal, jadi sikit sebanyak ia mengganggu kelancaran hidup. Macam tu. Kalau yang bukan Muslim, kembali kepada agama tu dan betul-betul fahami agama yang dianuti. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, pendengar dan juga Cik Bun, appreciate lah our freedom. Hargailah
orang kata apa, kebebasan. Dan hargai kebebasan ni sebab kebebasan ni sebenarnya cukup berharga. Apabila kita dalam keadaan yang terkurung, baru kita akan sedar bahawasanya kebebasan ni cukup nikmat. Macam kita duduk dalam masa PKP dulu, kan, kita tak boleh keluar rumah. Keluar hanya atas urusan penting. Itu pun kita rasa macam dah, macam tu dah. Ini kan pula apabila kita duduk satu tempat yang kiri kanannya tembok dan juga tirai besi. Iaitu, orang kata apa, penjara. Kalau kita melakukan kesalahan yang ada hukuman pemenjaraan. Jadi, untuk kata hargai kebebasan tu, kita kena sentiasa duduk di atas paksi undang-undang. Bukan kata kita ikut buku, tapi kita kena sentiasa elak daripada terjebak. Benda nak berlaku, kita tak boleh nak jangka. Tapi kita kena sentiasa doa supaya kita tak berada dalam situasi dan saat untuk menjadi seorang individu yang melanggar undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan. Kat situ. Dan yang seterusnya, hormati kehidupan. Life ni sempurna. Life ni perfect. Life ni wonderful. Life ni indah. Jadi, tak perlu kita tikam. Tak perlu kita kalut-kalut. Tak perlu kita hasad dengki. Tak perlu kita sumpah seranah. Tak perlu kita maki hamun. Tak perlu. Ada ketika masa dia, ada ketika masa kita. Itu saja. Dan kasih cuci korupsi. Kasih cuci korupsi. Seorang penagih, dia kata kepada saya, dia kata kau kena faham, rasuah musuh nombor 1 negara. Sebab apa? Dengan adanya rasuah, ni mamat ni 14 kali masuk jail ni. Dia kata apa? Rasuah musuh nombor 1 negara. Sebab once ada dadah, adanya dadah, sebabnya rasuah berlaku. Masuknya dadah, sebabnya rasuah puncanya. Itu maksud dia. Jadi itu pesanan insya-Allah. Okey, terima kasih Encik Firdaus atas perkongsian saya yang sangat santai dan sangat bermakna, yang ikhlas. Okey, untuk yang di luar sana yang kalau tak kenal, Encik Firdaus ni sebagai seorang speaker mungkin motivasi atas tajuk lebih kepada integriti. Saya difahamkan juga di masjid dan surau pun Encik Firdaus ada tauliah, boleh panggil. Untuk Selangor. Untuk Selangor dapat tauliah, mungkin boleh panggil. Jadi saya rasa untuk macam mungkin ada kata-kata ulama kata orang yang pandai ni kita boleh belajar daripada kesilapan orang lain. Mungkin konklusi daripada saya sendiri sebagai seorang yang di luar tak pernah masuk, kita cuba jadikan sebagai satu ibrah, satu pengajaran. Dan saya rasa bukan kita untuk menghukum orang yang macam Encik Firdaus ni. Masing-masing ada dia punya cabaran, dan rasa kalau macam kita tengok pada dalam buku ni boleh call Encik Hafiz, nampak dia Encik Firdaus ni bukan kata semuanya buruk. Dia ada juga yang baik, ada mak yang baik mendoakan. Jadi saya rasa kat situ mungkin Allah nak jadikan satu jalan sebab banyak agak macam Encik Firdaus kat sini, mungkin ada seorang yang macam dia pun mungkin Aming pandai menyanyi, mungkin Encik Firdaus pandai menulis lah, pandai berceramah yang untuk untuk dikongsikan pada orang di luar sini. Tuan macam saya, kita tak terjebak juga. Kata orang putih pun God works in mysterious ways. Ini cara dia. Alhamdulillah. Itu semoga ia pada saya, ia sangat bermanfaat pada saya. Saya harap ia dapat bermanfaat pada orang di luar sana juga. Jangan start walaupun seketak rokok. Encik Firdaus cakap tadi, jaga solat. Kalau betul-betul solat tu insya-Allah dia akan mencegah perkara yang mungkar. Mesti akan terdetik pada hati kita kalau kita dah solat tu, kita tak boleh ambil. Dia akan kacau hati. Kita tak akan tenang kalau kita buat benda itulah. Mungkin sampai dah teruk tu, macam Firdaus kata dalam buku ni, dia boleh justifikasikan dia ambil tu. Itu dah susah. Dia dah macam menghalalkan benda yang haram. Dia dah jadi dah sebati, dan macam Firdaus cakap, bila benda yang maksiat ni dia boleh jadi ketagih. Kita nak dan benda tu akan makin lama makin teruk, dan kalau Allah sayang, macam Firdaus kata, Allah akan masukkanlah pada awal umur 26 tahun
Kalau dah lebih sampai yang lagi tinggi tu, mungkin dia kurang sikit rasa lah. Dia pun mungkin rasa apa nak malu bosku kan. dia mungkin takut ada orang macam tu lah pula kan. Jadi kalau daripada awal ni lebih bagus bagi ibrah pada orang, insyaAllah. Okey, untuk yang sana kalau rasa macam ni bermanfaat, mungkin boleh sharekan. InsyaAllah saya akan buat setiap 2 minggu ataupun seminggu sekali. InsyaAllah next week, masa yang sama, hari Sabtu 9 malam saya ada dari satu slot Sikhism, interface yang kita nak lebih tahu pasal agama masing-masing di Malaysia ni. Dan dengan itu, stay smart, stay fair, stay informed, stay awesome. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Firdaus. Sama-sama. Okey.